Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, balik, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara, yang mentadbir, yang mencipta sekalian alam. Kita juga ciptaannya. Kita daripada air mani. Air mani ni kalau tumpah kat tengah jalan, ayam tak patuk, itik tak suduh. Allahu akbar. Tapi tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir. Saya sampai hari ini tertanya-tanya, adakah orang Islam pada hari ini mampu mencipta handphone? Cakap banyak, tapi handphone tak boleh cipta. Satelit, mampukah orang Islam hari ini boleh mencipta satelit? Berapa kerat sangat orang Islam yang menjadi doktor pakar. Berapa kerat sangat orang Islam pada hari ini menjadi orang-orang yang hebat. Termasuk di dalam negara Islam sendiri tak ada yang hebat sangat, sikit sangat. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana apa kita kena jadi hebat? Sebab kita tengok Allah Tuhan yang maha hebat. Nih, kalau betul lah tuan-tuan, dah sensing ni tuan-tuan jaga. Tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan cuba fikir, mana satu milik kita kita boleh mampu bunuh nyamuk. Tengah semayang, nyamuk hinggap dalam seluar dalam kita, tarik kaki, rap, masuk telah kain, gigit betis, angkat kaki sebelah, pap, tepuk. Tuan-tuan boleh bunuh 100 ekor nyamuk. Tapi saya cabar tuan-tuan, hidupkan seekor nyamuk. Hidupkan seekor nyamuk. Tuan-tuan boleh bunuh 1000 orang, tapi tuan-tuan tak akan hebat, kerana tuan-tuan tak mampu menghidupkan seseorang. Tuan-tuan, wish, ada orang kata hebat ustaz, ni dalam handphone ni dia boleh simpan beribu gambar. Ni orang Negeri Sembilan kata teknologi ni petik tepi tengah menyalur, api dalam kaca, air dalam besi. Pernah dengar? Kalau zaman sekarang tak pelik. Zaman dulu, api dalam kaca, air dalam besi. Pernah? Air dalam pipe, api dalam mentol ni, kaca ni, petik tepi tengah menyala. Allahu akbar. Orang Islam dulu, zaman sebelum merdeka, terkejut. Mana orang Islam hari ni boleh cipta handphone? Adalah 2-3 orang. Negara yang boleh pengeluar kereta tuan-tuan, Malaysia je lah. Negara Islam Arab kaya raya, satu kereta pun tak boleh keluar. Arab kaya, satu biji kereta tak boleh keluar. Satu biji motor pun tak buat. Mesir hebat, satu kereta tank tak boleh buat. Iraq beli teknologi, Indonesia beli teknologi US, Afghanistan beli teknologi US. Tiba-tiba Malaysia, subhanallah, ada satu-satu negara Islam dalam dunia yang mengeluarkan kereta. Allahu akbar. Itu tanda kehebatan. Tapi saya tak nak hebat tu sekadar pada kereta, pada motor. Kita nak lebih hebat daripada tu. Maka ketika itu tuan-tuan, macam mana nak jadi hebat? Kena ada 2 sifat. Pertama tuan-tuan, kena banyak bersyukur. Syukurlah, Allah akan bagi nikmat. Nikmat yang paling nikmat adalah akal. Daripada akal, kita boleh fikir. Tengok langit, siapa yang jadikan langit? Tengok bumi, siapa jadikan bumi? Bumi ni apa kegunaan dia? Dalam bumi ada jumpa besi, dalam bumi ada jumpa emas. Apa nak buat dengan emas? Itu dia. Mestilah daripada pemikiran. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu lagi kita kena ingat, kita tak mampu memberi nyawa. Nyawa kita dah mati, roh dah tercabut daripada badan, tangan kita tak mampu bergerak lagi. Ada orang mati mandi mayat sendiri, ada orang mati kapan diri dia sendiri,
ambil kain kapan, balut dengan kapas, ikat. Nah, mam, tolong sembahyangkan mam. Lari kita. Tuan-tuan, tak ada langsung. Sebab bila ruh tercabut daripada badan, jasad tak akan berguna lagi. Akal kalau dah tercabut daripada badan, tubuh yang baik macam mana pun tak ada guna lagi. Sian tuan-tuan, orang yang jadi orang gila ni. Sian. Satu kisah saya kongsi. Ni ramai cerita anak-anak muda. Saya ada rumah pemulihan akhlak. Rumah pemulihan akhlak saya jaga remaja-remaja yang terjebak dengan dadah. Kita merawat 5 ketagihan. Pertama, ketagihan dadah. Kedua, ketagihan jenayah. Yang ketiga, kita merawat ketagihan yang kita panggil ketagihan seks hingga mengandung anak luar nikah. Jumlah anak yang mengandung anak luar nikah bawah jagaan kami lebih kurang 680 orang. Yang keempat, kita merawat ketagihan teknologi, main game sampai jadi gila. Yang kelima, kita merawat ketagihan hiburan. Hiburan ni termasuk skinhead, punk, gothic, black metal. Dia orang semua ada ideologi dia orang. Ada yang sembah setan, ada yang berzina atas Al-Quran. Itu ketagihan yang kita rawat. Sejumlah yang kita dah rawat hingga tahun lepas 2015 seramai 3,800 orang. 3,800 orang ni alhamdulillah saya buktikan penagih dadah dapat 37 orang kita jadikan hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran dapat kita hasak hari-hari kita hasak, hari-hari kita minta dia hafal. Alhamdulillah 37 orang jadi hafiz Al-Quran. Saya nak cerita bab akal yang terpisah daripada otak. Saya banyak sangat kes yang pasal syabu, dadah jenis ais. Hari ini dadah jenis ais ni memang menguasai Malaysia. Dan ada juga kalau pantai timur kuda, kalau utara Perlis, Ketum, turun Kedah dah mula ganja, heroin, fit, masuk Pulau Pinang syabu, turun ke Perak syabu, turun sampai ni syabu, sampailah ke Johor syabu, naik ke Mersing sampai balik, baru sampai Terengganu, Kuala Terengganu syabu, naik ke atas sikit ke Barang, ke Besut tu dah mula kuda balik. Dia orang ni jadi gila tuan-tuan. Satu hari saya solat fardu maghrib menjadi imam pada mereka. Allahu Akbar, jadi imam. Salah seorang tuan-tuan yang solat belakang saya ni, dia terbuang air besar, dia terbuang najis masa solat rakaat kedua. Kami terbau-bau yang busuk. Kami semayang habiskan cepat-cepat. Pada rakaat yang ketiga habis semayang, kami pandang belakang, salah seorang daripada jemaah dah terbuang air besar. Dia makan najis dia sendiri, dia kunyah makan. Sahabat-sahabat dia lain semua muntah sebab tengok makanan, makan tai sendiri. Saya menangis. Bukan anak saudara saya, bukan anak saya pun, entah mana-mana anak siapa. Tapi tuan-tuan, kerana dadah, kerana arak, kerana hidugam, ramai remaja kita jadi gila. Kerana benda-benda yang membahaya inilah yang menyebabkan remaja kita jadi gila. Dan akhirnya tak ada apa-apa. Manusia itu seumpama haiwan, sebab dicabut akal fikirannya. Akal fikiran pinjaman daripada Allah, tetapi milik kita. Peliharalah akal dan fikiran kita sebaik-baiknya. Macam mana nak pelihara akal dan fikiran? Jauhkan benda-benda yang jahat, yang memusnahkan. Banyakkan membaca Al-Quran dan membaca terjemahan Al-Quran, baru akal itu tumbuh. Banyakkan baca hadis-hadis yang sahih, baru kita berakal. Itu milik kita. Dan kemudiannya tuan-tuan,
bagi berakal tu tuan-tuan, kita baca lagi, baca dan amalkan lagi. Itulah hak kita. Hari ni orang terlalu pandang siapa ustaz pakai Velfire, siapa ustaz pakai Hellfire, siapa ustaz pakai kereta besar-besar. Syabas dan tahniah, alhamdulillah. Siapa kata jadi ustaz tak boleh cari makan? Boleh. Tuan-tuan, siapa kata hantar anak sekolah tahfiz tak ada kerja? Itu semua pemikiran barat. Dia hantar sekolah tahfiz tak ada kerja dululah. Sekarang budak-budak tahfiz punya kaya-kaya tuan-tuan, masuk je bulan Ramadan jadi tahfiz Quran, surau saya lah, dapat lebih kurang 15-16 ribu sebulan jadi tahfiz Quran, jadi imam tahfiz Quran. 3 orang dapat 15 ribu. Tak tahulah Masjid Sungai Udang ni lagi besar, mau dapat 50 ribu doang tu. Tapi tak tahulah kalau masjid kedekut nak macam mana tuan-tuan.